Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanajia binti Muhammad Asri. Saya dari grup 4 Parlimen. Ini adalah kawan-kawan saya. Okey. Seterusnya adalah pengenalan tentang Parlimen. Seperti yang kita tahu, Parlimen adalah merupakan badan perundangan yang tertinggi di Malaysia. Persidangan Parlimen yang pertama telah dirasmikan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Bertuan Agong oleh Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tunku Muhammad. Okey, selain itu, setelah genap tempoh 5 tahun, Parlimen akan terbubar dengan sendiri. Dalam masa yang sama, setelah 60 hari, pilihan raya mestilah mengumumkan untuk memilih wakil-wakil Dewan Rakyat. Mestilah diadakan untuk memilih wakil-wakil Dewan Rakyat. Okey, bagi membolehkan Parlimen ini menjalankan tanggungjawab sewajarnya, perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian kepada ahli-ahli Parlimen yang dipanggil dengan Keistimewaan Ahli-Ahli Parlimen. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Gertrude Abigail Fredsley dan saya akan membentang tentang komponen Parlimen. Komponen Parlimen terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama ialah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Komponen ini merupakan komponen yang tertinggi di Parlimen. Hal ini kerana Baginda mempunyai kuasa mutlak untuk menghentikan atau membubarkan Parlimen. Selain itu, Malaysia juga mengamalkan sistem raja berperlembagaan di mana raja harus mengikut peruntukan perlembagaan yang telah ditetapkan. Komponen kedua dalam struktur Parlimen ialah Dewan Negara atau juga dikenali sebagai Senat. Dewan Negara mempunyai 70 ahli di mana 44 daripadanya dilantik oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan 26 ahli lagi mewakili 13 buah negeri. Jawatan ini boleh dipegang selama 1 penggal iaitu 3 tahun, namun boleh juga disambung sebanyak 1 penggal lagi. Ahli-ahli yang telah dilantik diwajibkan untuk mengangkat sumpah di hadapan yang di-Pertua Dewan Negara. Komponen yang ketiga dan terakhir ialah Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat mestilah bersumpah dan berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas mereka sebagai ahli Dewan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan hai semua, nama saya Vivi Andrana Adik, memegang nomor matriks BB21110474. Hari ini saya akan membentangkan tentang isi yang seterusnya yaitu fungsi Parlimen. Terdapat banyak fungsi Parlimen, salah satu darinya ialah badan berundangan bagi kerajaan persekutuan. Parlimen akan membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Seterusnya, Parlimen juga berkuasa untuk meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan, dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baharu. Seterusnya, Parlimen juga berkuasa menjadi forum dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan orang ramai. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah kuasa Parlimen. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai negeri. Selain itu, dapat melaksanakan apa-apa treaty, perjanjian atau convention antara persekutuan dengan mana-mana negara lain dan keputusan sesuatu organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh persekutuan. Kuasa Parlimen adalah keseragaman undang-undang antara dua negeri atau lebih yang telah dipersetujui oleh mana-mana Dewan Undangan Negeri. Namun begitu, undang-undang mengenai perkara hukum syarak atau adat Melayu atau adat anak negeri Sabah dan Sarawak dan tiada rang undang-undang itu boleh dibawa di dalam mana-mana satu majlis Parlimen sehingga kerajaan mana-mana negeri yang berkenan telah dirunding. Mengikut sesuatu undang-undang yang dibuat, tidak boleh berkuat kuasa di mana-mana negeri sehingga undang-undang itu telah diterima pakai melalui suatu undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri itu. Dan selepas itu hendaklah disifatkan sebagai suatu undang-undang negeri dan bukan suatu undang-undang persekutuan yang boleh dipindah atau dimasukkan sewajarnya. Yang seterusnya ialah proses pengubalan undang-undang dalam sesebuah parlimen. Pengenalan rang undang-undang awam atau kerajaan yang juga dikenali sebagai public bills merupakan rang undang-undang yang paling kerap dan mustahak dikemukakan di dalam parlimen.
Di dalam peringkat bacaan pertama, menteri yang terlibat dalam pembikinan draft akan mengemukakan rang undang-undang kepada semua ahli dewan. Pada bacaan kali kedua, rang undang-undang yang telah dibentangkan dahulu akan dibahaskan semula secara lebih mendalam oleh ahli dewan. Pada peringkat bacaan kali ketiga pula, rang undang-undang tersebut akan dikemukakan semula kepada ahli dewan negara untuk mendapatkan kelulusan. Oleh itu, peringkat bacaan Dewan Rakyat dibahagikan kepada 3 bahagian, yaitu peringkat bacaan pertama, peringkat bacaan kedua, dan peringkat bacaan ketiga. Yang seterusnya ialah keistimewaan dalam parlimen. Antara keistimewaan dalam parlimen ialah kesan terhadap apa-apa prosiding di dalam mana-mana majlis parlimen atau dalam jawatan kuasa tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Selain itu, tiada seorang pun yang boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding dalam mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatan kuasa 17. Akhir sekali, tiada seorang pun yang boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang disiarkan atau di bawah kuasa sebarang majlis parlimen. Nama saya Hashira binti Hashim, nomor metrik BP 21110093 akan menerangkan berkaitan Sekretariat Parlimen. Pentadbiran Parlimen diketuai oleh Ketua Penjawat Parlimen Malaysia, Pegawai Takbir dan Diplomatik Grade Utama B yang bertanggungjawab ke atas urusan dan hal ehwal pentadbiran dan kewangan Parlimen Malaysia. Sementara itu, setiausaha Dewan Negara dalam urusan mesyuarat Dewan Negara, manakala setiausaha dalam Dewan Rakyat bertanggungjawab dalam urusan mesyuarat Dewan Rakyat. Sekretariat Parlimen dibahagi kepada beberapa bahagian yang dianggotai seramai 353 penjawat seperti yang berikut. Pejabat Nasihat Undang-Undang, Bahagian Komunikasi Korporat, Bahagian Penyelidikan dan Perpustakaan, Bahagian Pengurusan Dewan Negara, Bahagian Pengurusan Dewan Rakyat, Bahagian Pengurusan, Bahagian Perhubungan Antarabangsa dan Protokol, Bahagian Senggara Fasiliti dan Landscape, Bahagian Teknologi Maklumat, Bahagian Keselamatan dan juga Bahagian Hal Ehwal Ahli Parlimen. Sebagai kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahwa parlimen ini penting dalam pentadbiran sesebuah negara. Parlimen terbagi kepada 3 komponen, iaitu Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Tujuan utama parlimen ini ditubuhkan adalah untuk melaksanakan undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan negara. Dengan adanya undang-undang, kehidupan rakyat akan terjamin dan sejahtera. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menghormati dan prihatin terhadap keadaan sekeliling supaya kita dapat menuju ke arah kecemerlangan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.